Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, letak voice recorder kat sini, mic ke bawah. Alright, hari ni kita buat kerja ataupun DIY kat meja je, kat meja kerja. Hari ni saya nak, orang kata, rebuild balik. Rebuild maksudnya nak buat balik turbo, ataupun kita panggil dia sebagai service ataupun overhaul lah. Overhaul lah best sikit dengar. Okay, overhaul turbo Eterna Twin Turbo TD025L Bluetech. Okay, turbo ni dah sampai kat saya lama, tapi hari ni baru boleh buat overhaulnya sebab repair kit dia. Repair kit dia agak susah nak dapat. Lokal saya cari, sepah-sepah merata-rata saya cari, kebanyakannya seller tak ada simpan repair kit untuk TD025 ni. Agak rare nak dapat sekarang, agak susah nak dapat. Kena order overseas, makan masa jugalah, 5-6 hari, seminggu kot nak sampai. Jadi bila barang dah sampai, barulah saya boleh buat lah, start lah kerja-kerja nak overhaul turbo ni. So turbo ni ada depan belakang, saya akan buat yang belakang dulu kot. Yang depan ni tinggal dulu. Okay, depan saya letak bawah dulu. Okay, ada ruang sikit nak kerja. Okay, repair kit ni, okay, kita cerita pasal repair kit ni dulu. Repair kit ni dia ada macam-macam package, macam-macam package, macam-macam jenis. Basic ada, yang basic yang paling sedikit lah kita dapat, part yang paling sedikit, dan part yang paling banyak. Ni adalah part yang kedua paling banyak. Yang ni dia ada 23 piece, 23 barang ada dalam ni. Part yang paling banyak dia ada lagi 2 barang extra, iaitu compressor blade dengan turbine blade. Jadi dia ada kipas, set kipas. Yang tu sangat mahal. Okey, dah lebih kurang, lebih baik beli cartridge saja, cartridge baru. Okey, saya kenalkan dulu barang-barang yang ada dalam repair kit untuk 23 piece, ataupun saya kenalkan dulu untuk yang basic piece lah. Basic piece, yang basic punya repair kit. Okay, sekejap saya tahu ni, angin kuat. Okey, basic piece korang akan dapat biasanya bush bearing 2. Okey, korang akan dapat seal ring 2. Okay, dapat seal ring, push bearing, seal ring, gasket oil return 1, o-ring 1, apa lagi, okay, rasanya yang basic adalah benda ni. Okay, dan ada setengah-setengah basic kit dia akan datang dengan truss bearing. Ni adalah truss bearing, truss washer, sorry. Okay, ni adalah bush bearing ya. Dia tak pakai ball bearing ya. Turbo model ni dia pakai bush bearing. Fungsi bush bearing ni adalah supaya, dia panggil apa ni ya, compressor wheel ataupun turbine wheel, ataupun kita panggil kipas lah. Kipas senang nak pasang kipas senang sikit nak faham. Okay, kipas ni tak bergoyang. Dia tak ada bergoyang atas bawah, kiri kanan, dia tak ada goyang ataupun jajat. Saya ambil contoh. Okay, alright, turbo ni tak kecil sikit. Alright, beratnya. Okay, ini adalah contoh turbine wheel atau kita panggil kipas lah, senang kipas, dengan compressor wheel, kipas kompresor, kipas turbine. Okay, kalau turbo korang, bila korang pegang dekat ujung macam ni, dia boleh goyang macam ni, dia boleh goyang macam ni. Okay, maksud dia bush bearing ni dah haus. Jadi shaft ni, banyaknya aksesori kat tengah-tengah ni. Okay, shaft ni, okay, dia akan ada free play. Dia akan ada free play dekat bearing ni. Jadi kipasnya boleh bergoyang kiri kanan atau bawah macam ni. Okay, alright, agak nampak lah kat video tu lah. Macam gini lebih kurang, macam gini je nak tunjuk ni. Itu adalah untuk bush bearing.
Okey, ada setengah turbo dia pakai ball bearing ya. Tapi turbo ni dia pakai bush bearing. Okey, yang kedua adalah ni. Ini adalah thrust washer. Thrust washer. Thrust washer ni fungsi dia adalah untuk elakkan kipas ni bergerak keluar macam ni bergerak kiri kanan macam ni. Okey, kita tak boleh, kalau kita boleh tekan daripada sini, kita boleh tekan sini, dia ada gap tolak tarik, maksudnya thrust washer ni dah haus. Okey. Jadi bila kita ganti dua barang ni, sepatutnya kipas ni dia tak boleh goyang gini, dia tak boleh tolak tarik macam ni. Okey, itu untuk fitkan kipas dengan shaft. Fitkan dia. Ni untuk fit. Dan 2 biji seal ring ni, gaya dia besi, dia buat pada besi. Gaya dia seperti piston ring, dia putus kat tengah ni. Okey, jap saya nak pegang. Okey, dia putus kat tengah ni. Okey, ada 2, satu besar, satu kecil. Seal ring ni, kita panggil dia sebagai seal ring. Fungsi dia untuk elak minyak daripada bocor dekat sini, dekat kipas kompresor dengan kat kipas turbine. Sebab dia ada kat sini satu yang besar, yang kecil duduk dalam ni, jadi dia untuk mengelakkan minyak daripada bocor. Right, ini macam seal lah, tak nak bagi minyak bocor. Jadi ini pun dalam basic package dia ada seal ring, dan satu dia ada O-ring. O-ring ni duduk dekat cartridge, dekat housing cartridge. Dia tujuan dia untuk sealkan ni backplate. Okey, untuk sealkan backplate ni. Okey, dia duduk kat sini. Okay, tujuan dia pun tak nak bagi minyak bocor dekat kompresor wheel. Dan gasket, ada setengah ada setengah tak ada gasket lah. Ini untuk minyak return daripada turbo masuk balik ke enjin. Gasket ni adalah untuk basic tools, basic set yang paling basic. Kalau korang tengok dekat online kat mana-mana, ni adalah basic set. Yang lebih sikit daripada basic set, sebab dia banyak package yang susah nak beritahu barang mana yang ada, barang mana yang tak ada. Okey, yang lebih sikit daripada basic set, korang akan dapat snap ring. Okey, snap ring untuk pegang ni backplate. Dan itu je, korang akan dapat basic snap ring lah. Dan satu lagi O-ring. Sebenarnya O-ring ni tak wujud lah untuk standard turbo. Yang turbo dia pakai gasket, original turbo dia pakai gasket. Tapi gasket tu mudah koyak. Di paket akan datang dengan O-ring ni. Okay, alright. Yang full set yang 23 ni, apa yang ada lebih dalam ni? Yang ni yang susah nak dapat ni. First adalah backplate ni. Okay, yang duduk dekat sini. Okay, dekat sini ni dan ini. Okay, ini dengan ni dia jalan sekali. Okay, apa fungsi mendalah ni? Fungsi mendalah ni dia bekerja sama dengan seal yang kecil ni, seal ring yang kecil ni. Seal ring yang kecil ni akan duduk dekat shaft ni, dan shaft ni akan masuk dekat backplate ni. Okay, jadi dia tiga barang ni bekerja sama. Tapi dalam basic set ni dan ni biasa tak ada. Okay, dia datang seal saja. Maksud dia shaft pakai balik yang lama, dan backplate ni pakai balik yang lama. Sedangkan benda ni, dua ni pun akan rosak. Okey, saya bagi satu contoh perumpamaan supaya mudah faham macam mana benda ni berfungsi ya. Ini kita umpamakan dia sebagai piston ring kereta, enjin piston ring. Ini kita umpamakan sebagai piston. Sebab piston ring ni akan duduk kat dalam piston ni. Dan ini adalah cylinder block. Okey, sebab shaft ni akan duduk dalam dia macam ni. Jadi ni ada cylinder block. Ya betul, kadang-kadang minyak bocor disebabkan piston ring ni saja yang haus. Okey, piston ring ni haus, minyak akan bocor. Tapi ada juga kes piston ni yang haus. Jadi piston ring ni duduk dalam longkang ni longgar. Okey, okey. Dia duduk dalam ni dan dia longgar. Jadi minyak pun akan bocor juga. Okey. Jadi longkang ni dah terlalu luas, dia longgar, bocor juga.
Dan ada juga kes kalau kereta blok jalan lah. Kalau kita panggil bad brake ni harus, sebab piston ring ni akan bergesek di dalam ni. Okay, dia akan bergesek di dalam ni. So bila dia berpusing pada kelajuan 100,000 rpm, okay, bukan ni saja akan haus, bukan ni saja akan haus, ini pun akan haus sekali. Alright, dia akan berlekuk kat dalam ni. Bila dia berlekuk ni, memang dia rosak lah. Kita jadikan dia rosak. Okey, dan yang akan dapat lagi dalam full set adalah nut untuk ikat pada compressor wheel, shaft lagi. Ni semua besi-besi plate lah. Ni heat shield pada bahagian ni, turbine, dan akan dapat nut baru. Ni gasket untuk gasket kat mana ni? Gasket kat mana ni? Ni tak ada sini, ni tak pakai sini untuk TD025. Dan C-ring yang kecil-kecil ni tak pakai untuk TD025. Tak ada. Dan dia ada satu panggil apa? Pin, alignment pin. Ni ada satu. Dia ada nama dia, saya dah lupa nama apa, tapi dia panggil alignment pin. Ada satu. Okey, ni adalah full set rebuild kit ataupun overhaul kit untuk TD025. Okey, kalau orang tanya bang, ni rebuild kit yang berkualiti ke yang tak berkualiti? Tak ada pilihan bang. Sekarang ambil je apa yang ada. Ini order daripada US. Ini order daripada US. Sebab China pun tak ada barang ni. Nak order daripada China pun tak ada. Shopee, Lazada semua tak ada. Jadi kena order daripada US ni. Harga memang keras. Nak tahu dia berkualiti tak berkualiti, tengok o-ring ni. O-ring ni, ni Vuitton dan tengok thrust washer dia. Thrust washer dia jenis licin, bukan jenis ada yang groove. Kalau ada yang nampak kasar macam kena mesin tu, yang tu kualiti tak berapa cantik. Kalau yang jenis licin, kilat macam ni, yang ni cantik, kualiti dia cantik. Okay. Bearing ni tak ada nak kata apa, bearing ni tak ada nak beza. Dan yang lain nampak gaya, kalau tengok pada nampak sama. Okay. Pada pemilik-pemilik turbo TD025, hati-hati dengan backplate ni. Backplate ni ada berbagai bentuk dan ada yang dia kata boleh pakai kat TD025, tapi bila pasang dia akan sangkut dengan compressor wheel. Dia akan sangkut. Jadi kena betul-betul cari yang TD025 ni. Okay, lagi satu tips nak kenal barang ni berkualiti tak berkualiti, packaging dia lah. Packaging dia, kalau packaging asal datang daripada Tanda, okay, packaging dia berada dalam plastik. Okay, packaging dia berada dalam plastik. Bukan main letak macam tu je. Dia ada dalam plastik. Sebab kalau main letak apa plastik, kalau kita goncang, okay, benda ni boleh rosak je, belaga sama sendiri, dia akan calar bandar. Ada yang packaging dalam plastik ni bagus lah. Okay, dia tak rosak. Dan perjalanan jauh daripada US ni datang ni. Jadi backplate tak calar, thrust washer tak calar, bearing tak calar, semua dalam plastik. Okay, jom saya nak tunjuk cara nak ganti barang-barang parts ni dan kedudukan parts ni. Okay, saya tunjuk pada contoh. Ni adalah daripada turbo rosak. Kita boleh tengok compressor wheel dia dah hancur. Compressor wheel dah hancur. Dia akan ada nut kat sini sebiji, saiz 8 ke 7, saiz 7mm. Buka nut ni, kita akan boleh keluarkan compressor wheel. Ini compressor wheel jahanam. Okey, dekat sini kita akan ada backplate. Okey, ini ada cover lagi. Okey, backplate ni dia akan ada yang saya cakap tadi lah, ya, TB in, shaft dengan seal di dalam ni. Okey, bila kita nak keluarkan dia, kita tekan dia tak nak keluar, maksudnya shaft ni benda ni ada masalah. Okey, patutnya kita tolak je keluar ni, main dengan benda kecil ni, mata tak cantik, kena tengok dekat-dekat.
Dia nampak. Dia ada. Ini atas sana tu. Okey. Lagi nampak Shaft seal duduk dalam backplate dia. Dan kita tarik keluar. Kalau sangkut masuk dia di dalam backplate ni dah berlekuk. Dia dah berlekuk. Maksudnya dia dah lekuk kat dalam ni akibat gesek dengan seal ni, seal kecil. Okey, bergesek dengan seal ni dia akan ada lekuk kat sini. So bila dia berlekuk, seal ni takkan tutup rapat dah. Seal ni akan terbuka. Jadi bila seal ni terbuka, minyak akan bocor ke kompresor oil. Okey, kena enjin-enjin yang blow by kuat, lagi kuat dah dia bocor ke kompresor oil. So backplate ni pun akan rosak sebenarnya. Ada orang kata tak perlu ganti, dia akan rosak. Kalau kita tengok sini, kalau kita ukur, saya tak pastilah caliper ni boleh baca tak boleh baca. Kalau kita ukur tempat yang makan, ni 7.7. Okey, 7.7 lah. Tak boleh baca sebab dia longkang, caliper tak boleh baca. Tapi dia bentuk longkang kat sini. Jadi ini tanda backplate ni dah haus, bergesek dengan seal ni. Jadi ni pun akan rosak. Jadi ni memang wajib tukar juga. Okey.